Okay, Assalamualaikum and very good morning to all of you class. Okay, sorry sebab line tak clear, so saya terpaksa buat video lah. Okay, sepatutnya teori saya guna live, calculation baru saya guna video juga actually. Macam tu kan, sebelum ni saya buat calculation, saya buat video lah. Teori saya buat live, okay. Sebab line tak clear, saya terpaksa buat video lah. Macam hari Ahad itu kan. Okay, so actually we have already finished chapter 1, 2 and 3. Hopefully all of you understand. Okay, and then today we proceed to our next chapter, which is chapter 4. Okay, facility layout. Okay, facility layout. Okay, this is kita punya tajuk lah, chapter 4, facility layout. So in our chapter we will learn 1, 2, 3, 4, 5 important components in chapter 4, which are, the first one is definition of facility layout. Okay, first of all we need to know what is the definition of facility layout. Okay, number 2, which is objective of facility layout. Number 3, factors influencing layout. Number 4, types of layout, and number 5, which is calculation formulas. Okay, maksudnya ada formula lah. Nombor 5 ni kita akan belajar macam mana kita nak kira workstation dalam kita punya company. Okay, so without wasting our time, let's go to the first item in this chapter, which is definition of facility layout. Actually, I want to ask you, okay, do you know what is facility layout? Have you ever heard about facility layout? Actually, for your information, okay, in our organizations, okay, when you open your business after this, when you open a company, okay, you need to have a good facility layout in your organizations to make sure that your company will be efficient and effective. Okay, facility layout. Okay, actually benda ni you pernah memang you face it. Okay, actually tapi because of kita tak belajar sebelum ni, you tak tahulah apa itu layout, betul tak? Okay, so now we go to first item, which is facility, definition of facility layout. Okay, if you refer to your textbook page 29, okay, 29, okay, there is definition of facility layout. Okay, dia kata apa? According to Ruaimah Omar, facility layout is overall arrangement. Okay, overall arrangement of machine, departments, work centers, equipment, material handling, service facilities, and else to facilitate the movement of work. Okay, two definition of facility layout: movement of work, movement of the customer, and movement of material through the system. Okay, so in a simple words, facility layout means that how you or your company arrange all the facilities in your organization to make sure that easy for the movement of the materials, easy for the movement of the customers. Okay, that is kita panggil facility layout. Okay, macam mana you all arrange you punya machine, equipments, departments, dalam bahasa mudah ya, susun atur kita punya syarikat. That is definition of facility layout. The arrangement of machines, departments, okay, apa lagi? Equipments, work, material handling, okay, service facilities, okay, office. Kat mana you nak susun tu? So semua you kena tahu macam mana susun atur you punya layout dalam company you all. Even you stay at hostel, stay at rumah sewa, betul tak? You juga face this layout. Means that macam mana you nak susun atur equipment, barang-barang yang you ada tu dalam bilik you. Betul tak?
That is kita panggil facility layout to make sure that easy for works to move, for the customer to move and the material handling. Okay, maksudnya senang untuk customer kita lalu. Okay, contohlah for example kan. For example, you come to UiTM, you study in UiTM Machang, betul tak? Okay, bangunan depan sekali tu apa? Bangunan pentadbiran, betul tak? Bangunan pentadbiran. So dalam bangunan pentadbiran tu kita ada apa? HCA, HCP kan? Kita ada apa lagi? Bilik pensyarah dekat atas, kita ada kewangan kat situ, betul tak? Itu ialah facility layout. Once you come to UiTM, right? You comes to UiTM, register as a student UiTM. Kan, kalau katalah you kena pergi arrange you punya pendaftaran tu, you kena pergi bangunan pentadbiran sahaja. Okay? Tak adalah contoh UiTM nak arrange, okay, bangunan pentadbiran ni dia letak HCA saja. HCP dia letak atas tu, dekat student, dekat you punya college. DO ke, Tun Husin On ke kan. Pergi naik sana. Lepas tu awak kena pergi kewangan ni, kewangan dekat pentadbiran. Awak turun balik. Nampak tak? Dia menyusahkan you all. Tu susun atur yang tak betul. Tetapi kalau UiTM kita ni dah cantik dah. Dia letak dalam satu bangunan pentadbiran, dia ada dia ada kat level 1 tu dia ada HCP, right? Dia ada kat level 2 dia ada HCA, level 3 bilik pensyarah, level 2 juga dia ada keuangan kan. So kalau you datang register, you just main kat situ je. Kecuali you nak daftar college, kena pergi dekat college lah. Nampak tak? So the movement of the customer tu easy. Naik tangga turun tangga je, tak payah nak naik atas tu, turun dengan kereta, datang balik sini tak payah. Okay, that is kita panggil facility layout. Tu in terms of dalam bangunan lah. Kalau dalam office pula, dalam office contoh HCA, HCP dia arrange, you tengok macam mana dia arrange the facility dalam dia punya pejabat. Kan, work center contoh kat depan tu counter kan, counter pertanyaan kan. So bila student masuk, student just tekan loceng kat situ kan, tak payah masuk kat dalam dah. Okay, nak tanya masuk kat dalam tak payah, dekat counter tu je. Okay, lepas tu dia susun atur meja-meja pekerja kan, workstation untuk staff-staff akademik HCA. Okay, susun kat tepi ni semua meja staff. Lepas tu mesin photostat dekat tengah, sofa dekat tengah, bilik timbalan rektor kat tepi. Okay, bilik Puan Lin kat tepi sana, ruang kerja pensyarah kat situ. Tu kita panggil susun atur kita punya facility dalam kita punya syarikat. That is facility layout. Okay, sama juga dengan you lah. Contoh saya bagi contoh mudah. Okay, contoh mudah. Contoh you dekat hostel kan. You dekat hostel. Bila you masuk bilik, you tengok macam mana dia susun atur facility dalam tu. Katil dekat mana kan. So buka pintu ada katil kiri kanan kan. Katil 1, katil 2 kiri kanan. Lepas tu almari letak dekat hujung kaki kan. Dua-dua almari. Lepas tu jendela kan. Window kat depan tu. Lepas tu dia ada meja study dekat meja dekat window kan. So bila macam tu okey lah. Kalau tak nanti kalau contoh meja tulis duduk dekat tengah-tengah. Tengah-tengah. So you nak jalan tu susah lah. Kan kena pergi tepi ni nak jalan kan. Kalau meja study tu duduk dekat tingkap, you just buka pintu masuk terus je. Kan katil kat tepi. Kalau you susun katil kat tengah-tengah, macam mana nak lalu? Betul tak? That is kita panggil facility layout. The arrangement of machine, equipment, okay, workstation and so on to make sure that easy for works. Okay, movement of works, movement of the customers, okay, and so on. That is facility layout. Okay, hopefully you all faham. Okay, that is definition. Okay, number 2, we go to objective of facility layout. Okay, objective of facility layout. Okay. Okay, page 30. Okay, kalau you tengok dalam you punya buku kan. This one class. This one tengok buku saya tercabut habis dah Okay, this one. Ni contoh facility layout lah. Okay, plan. Kita panggil plan lah, macam plan kan.
Same goes when you want to build your house kan. Kita nak buat rumah kan. Kita kena tahulah susun atur bilik master bedroom kat mana, bilik tetamu dekat mana, dapur dekat mana, toilet kat mana kan. So you kena susun atur, you kena buat dalam plan tu, lukis dalam plan betul-betul kat mana susun atur, lepas tu tukang yang akan buat. Okay, tapi kalau you tak ada susun atur macam tu kan, you pakai buat je, mari datang je engineer ke kontraktor ke buat je. Okay, toilet kat tengah-tengah kan, masuk toilet dulu, pelik ni. Okey, masuk dapur dulu, masuk ruang tamu dulu, betul tak? Masuk toilet terus, toilet dah. So pelik kan. So you kena pandai susun atur you punya equipment ataupun facilities to make sure that easy for you to move. Okay, so same goes with our business, our company. Bila kita ada company, kita kena susun atur dengan betul to make sure that easy for us to move. Tak ada tersekat-sekat. Okay, actually saya rasa you all pernah alami benda-benda ni kan. You pergi office mana-mana ke, nak jalan pun susah kan, ataupun jauh tempat dia. Tengok hospital kan, hospital bila dah registration kat sini, lepas tu nak pergi bayar registration tu kat sana tu, pergi litah bangunan pula pergi sana. Lepas nak ambil ubat farmasi sana pula. Nampak tak? You akan rasa apa? You akan rasa penat lah. Gi mari, betul tak? Okay, tu layout yang tak bagus. Okay, sometimes dia ada kekangan-kekangan dia lah. Maybe dia ada kekangan dia sendiri sebab dia buat macam tu kan. Okay, tapi still tak bagus lah. Dia boleh memenatkan kita punya employees. Okay, next, objective of the facility layout. Okay, you tengok page 13. The first one is reduce the bottleneck. Okay, bottleneck ataupun congestion, okay, in movement of people or materials. Okay, bottleneck ni means that tak nak berlakunya kesesakan lah, okay. Contoh, bila you all datang UiTM kan, contoh you datang UiTM, you nak registration kan, nak buat registration, so dia buka satu je line, okay. So semua pakat masuk kat situ, nak bayar, nak register pun situ, nak bayar yuran kat situ, semua situ kan. So tu ialah dia akan jadi bottleneck. Okay, maksudnya jadi macam jam kat situ. So untuk mengelakkan jam tersebut, kita kena buat susun atur betul-betul lah. Okay, maksudnya kita nak reduce the bottleneck tu, kita kena buka 2, 3, 4 counter. Okay, number 2, minimize material handling cost. Okay, minimize material handling cost. Okay, for example, if you kita tengok supermarket ke, okay, material handling cost tu means that tak berlakunya kerugian lah. Maksudnya contoh, for example, you dekat you kerja dekat supermarket kan, lepas tu kita contohlah jual perfume kan. You tengok perfume ni simpan kat mana kalau stok dia kelas? Just simpan dekat bawah je, bawah almari dia je kan. Dia tak simpan dekat level 3, level 4. So kalau lah contoh you buat layout macam tu, store duk kat atas dah. You kena naik tau. You kena naik pergi ambil, lepas tu jalan-jalan tersepak wire ke, tersepak kapet ke, tangga ke, you jatuh. So bila jatuh, pecah dalam air bawang tu, minyak wangi tu pecah dah. So that is material handling cost. Okay, so maksudnya you kena tanggung cost tersebut. Okay, so because of the bad facility layout, kalau you buat facility layout yang bagus, okay, customer senang nak move, employees pun senang nak move, nak ambil barang semua, okay, you can reduce the material handling cost. Okay, next, reduce hazard to personnel. Reduce hazard to personnel means that, okay, contoh kalau dalam syarikat kita, dalam company kita ataupun dalam tempat production kita kan, dalam tempat production kita, we need to arrange your facility layout well, okay, to make sure that you can reduce the hazard to the personnel. Means that, contoh kan kata, kalau contoh you susun atau mesin tu rapat sangat kan, dekat sangat, okay, so susah untuk susah untuk employees tu to move. Ataupun tak, you punya layout apa lagi, pasang wire-wire tu kan, wire-wire tu you just letak gitu je kan, tak ada dia punya jalan betul lalu. So you bila tersepak, tercabut wire tu, kena current ke apa ke, dia boleh menyebabkan berlakunya hazard. Ataupun bila you
susun atau mesin tak betul, tak maksudnya dekat-dekat apa semua, maybe mesin tu bahaya, sometimes masuk apa ni, tersepak ke, okay, jatuh ke, boleh menyebabkan berlakunya kecederaan kepada kita punya employees. Nampak tak? Okay. Tu dia kata dalam tu, machine and equipment must be arranged in a systematic manner. Okay. To avoid possible accident to workers and customers. Untuk mengelakkan daripada berlakunya accident lah semasa buat production ataupun semasa customer datang dekat company kita nak beli barang kan. Okay. Maksudnya benda bahaya ni kita tak perasan sebenarnya. You all face every day benda ni kan. Pergi mana-mana pun you tengok layout dia macam mana. Okay, kalau you rasa susah nak jalan, you rasa bahaya, tu layout yang tak bagus. Okay. Utilize labor efficiently. Macam contoh saya bagi tahu tadi, contoh kan dekat hospital kan. Dekat hospital, layout dia memang tak berapa bagus lah. Okay, maksudnya apa? Maksudnya contoh bila kita pergi hospital kan. Kalau hospital tu kita pergi seorang-seorang, macam mana you rasa? You lah sakit, you lah nak register, you lah nak pergi bayar. Kan? So contoh bila kita pergi hospital kan, kita pergi register, lepas tu dia pun suruh pergi sana, pergi bayar. Okay, bila masuk ward kena bayar. Suruh kena bayar. Lepas tu bila X-ray pula jauh nak pergi. Kan? Nak ambil biopsi pun jauh kena pergi. Lepas tu nak ambil ubat pula dekat farmasi kena pergi bangunan sana pula. Nampak tak? Ataupun contoh ni berlaku kat saya juga Maksudnya macam saya pernah pergi hospital kan. Okay, bila kat doktor nak result yang kita buat tu, contoh CT scan ke, X-ray ke and so on, nurse tu akan pergi ambil. Dekat bangunan yang disimpan, saya tak tahu lah dekat mana, tempat dia simpan result tersebut. Okay, 2-3 jam tak sampai lagi dekat sini. Tak tahu lah perjalanan dia jauh ke, tapi bukan dekat-dekat dia punya tempat tu. So dia pergi jalan, pergi ambil. Sebab doktor tu kata jauh. Saya pun tak pasti betul ke tak betul. Doktor kata jauh. So bila tunggu memang tak sampai-sampai. Last sekali saya terpaksa mari pula next. Satu jauh, satu lagi tak jumpa. Okay. So bila movement tu jauh kelas, employees kita akan jadi penat. Productivity of our employees will be low. Okay. Contoh lagi lah. Contoh yang apa ni? Contoh kita buat keropok lah. Okay, tu hospital kan. Okay, tu company besar lah. Kalau keropok leko kan. Contoh you buat keropok leko, kat sini you tempat buat cuci ikan. Nak siang ikan kan. Nak siang ikan. Lepas tu, lepas siang ikan you nak buat apa? You nak buat rebus katalah. Tak. Lepas siang cuci kan. Lepas cuci you nak rebus. So rebus you letak ujung sana tempat rebus. So daripada tempat ni employees tu kena jalan pergi ujung sana untuk rebus. Okay, so rebus ikan. Lepas rebus ikan nak kena toast kan. Toast, pergi sini pula toast. Jalan pula mai sini kan. Lepas toast you nak mesin, pergi ujung sana pula. Nak mesin ikan ni, nak apa? Nak apa panggil? Nak mesin apa? Itulah siapa tak pasti juga dia punya apa ni? Proses kan. Contoh nak mesin ikan. Nak mesin ikan tu pergi pula sana. So you nampak tak movement tu daripada sini ke sana ke sini. Macam PM kita kata ke sana ke sini tu kan. So bila ke sana ke sini tu maksudnya dia akan penat. So bila penat dia boleh menurunkan dia punya productivity kelas. So bila penat buat kerja dia boleh penat. Macam kita lah penat kan. Sepatut boleh buat banyak kerja, jadi boleh buat sikit kerja. So, bila good facility layout, dia boleh fully utilize the labor. Okay, ataupun kita panggil utilize labor efficiently. Okay. Next, provide flexibility. Provide flexibility means that when you arrange your facility layout, when you arrange your layout, you need to make sure that your layout must be flexible.
Okay, contoh boleh bergerak lah. Maksudnya kalau contoh macam kita bila kita dalam bilik kan. So tengok almari ni tak selesa kat sini, okay, you ubah kat sini. You jangan pasang lekat kat situ. So bila pasang lekat kat situ, you all susah untuk adjust dia balik. Okay, tu objective of the facility layout. Okay, tu dia kata flexibility is needed when there are changes in the process design and product design. Maksudnya bila kita contoh kita nak tambah mesin lain ke, ataupun kita nak ubah kita punya product design ke and so on, kita boleh adjust je kita punya layout tersebut. Kita tak boleh nak pasang lekat lah. Okay, so must be flexibility. Okay, must be flexible. Okay, saya rasa setakat tu dulu. Kita sambung yang ketiga dan yang keempat in the next video. Okay, so thank you.